Noran rasa hasil daripada kekalahan PRU 14. Pemimpin UMNO ni dah sedar diri ke tidak? Ini masalah sedar diri ni pun, inilah yang saya sentiasa memikirkan. Tetapi kalau dari segi sudut pejabat perbincangan yang dilakukan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO, memang ada ke arah itu. Muhasabah itu ada. Tetapi kita tidak akan dapat melihat genuine punya sincerity ni sehinggalah umum calon-calon pilihan raya. Law ni dia ada semangat lagi lah kan. Kita takut hari tengok nama tak ada dalam tu, perangai lama tu. Sebab itulah saya harap setelah kita kalah PRU 14 dengan apa yang berlaku kepada orang Melayu, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tiap-tiap benda kisah berlaku yang berlalu tu semua perlu menjadi pengiktibaran. Li ulil albab kepada orang yang mau mengambil pengiktibaran, orang yang mau fikir. Kita harap pemimpin-pemimpin kita ni dikategorikan ulil albab. Yang dia sentiasa mau fikir. Fikir ni bukan diri dia lagi. Fikir demi masa depan anak bangsa. Di Malaysia ni kita bukan takat nak jaga Melayu dengan Islam saja. Kita ada masyarakat pelbagai kaum. Semua kita kena jaga bagi elok. Cumanya kalau nak menjaga mentadbir negara bagi elok, kita perlu pemimpin-pemimpin yang elok. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang bijak. Untuk tu. Dan untuk mencari pemimpin elok dan bijak, saya kira rakyat ada percaturan sendiri. Tunggulah hari, saya yakin UMNO akan, kalaupun tidak dapat simpan majoriti, tetapi saya yakin rakyat akan kembali menerima UMNO. Dengan syarat yang Rak kata tadi. Pemimpin UMNO perlulah bermuhasabah. Yang ni saya minta sangat kepada pemimpin-pemimpin kita di atas. Maklum merayu sangat-sangatlah. Jenab Syarah Rak, kalau mereka tak berubah mampus aku. Kan, Jenab Syarah keluar angkung. Sebab tu pasal rakyat ni di bawah dia tengok pemimpin atas tu. Sebab tu kita selalu tewas. Gelombang tsunami ni isu nasional. Bukan isu di kampung. Takat kok tak ada parit depan rumah dia tak apa lagi. Tapi kalau pemimpin di atas, isu nasional besar di atas, sebab tu hilang sokongan di bawah. Tu saya minta sangat pemimpin UMNO, tolonglah. Kan kita bulatkan tekad untuk berusaha mengembalikan zaman kegemilangan UMNO. Ada sebuah sikit singgul-singgulan sesama kita tu kita buang saklah. Sampai tarikh pemilihan, apa lawan nak lawan. Nak buang siapa pun. Tapi buat masalah ni, fokus on PRU 15. Dan ada juga yang kata perbalahan pemimpin UMNO ni boleh melemahkan parti dan juga boleh melemahkan sasiah ataupun semangat ahli-ahli akar umbi. Sudah tentulah. Ini sudah pasti. Sebab sebenarnya akar umbi ni dengan kita, akar umbi dan UMNO di atas itu umpama aur dan tebing saling memerlukan. Akar umbi ni dia semangat. Tapi dari strategi mungkin dia kurang. Pak Long kot kampung tu, kalau hang suruh pi mod hari mengundi, Pak Long pi ambil 10 orang pengundi putih kita. Dia kereta kancil dia pun dia start. Tak kira rotek tak ada pun dia jalan, dia semangat. Dia daripada sudut tu dia boleh bagi komitmen. Anak muda di kampung, anak suruh pacak mira banyak mana pun dia pacak, hutan buluh mana pun dia cari tak. Tetapi soal strategi kena di atas. Mereka mungkin semangat di sini, tapi mereka perlukan satu hala tuju yang jelas, strategi yang betul daripada pemimpin-pemimpin UMNO. Sebab itulah, kalau sekiranya hitam pemimpin di atas itu, hitamlah jadi di bawah ni. Kalau cantik di atas itu, insya-Allah cantiklah ke bawah ni. Sebab ada jadi selaru ni kadang-kadang rak dekat bawah pun. Mazhab macam-macam kat atas tu, pening tu. Kesian kat akar umbi ni. Tolonglah Rak kalau ada masa cakap dengan pemimpin-pemimpin kita ni. Sebab tu saya bawa saudara Noran, sebab saya tengok saudara Noran adalah antara pemimpin, antara aktivis yang sentiasa berjuang untuk UMNO ini terus bertahan. Slogan parti kita ni bila kalah kita jadikan UMNO sebuah perjuangan. Slogan ni setelah kita kalah lah. Betulkah UMNO ni sedang berjuang? Atau UMNO ni cuma alat untuk kepentingan individu yang berjawatan? Saya kalau perkembangan semasa sebenarnya masih dan sangat-sangat relevan. UMNO ni memang sebuah perjuangan. Kerana ramai lagi akar umbi di bawah. Walaupun tidak ada imbuhan. Zaman 22 bulan kita jadi pembangkang tak ada apa. Tapi mereka tetap. Saya baru minggu lepas. Saya bagi contoh. Ini akar umbi yang kita perjuangan tu. Minggu lepas ni ketua bahagian saya nak jumpa dengan ketua cawangan. Nak panggil banyak tak boleh. Sekarang ni SOP, PKP banyak-banyak tak boleh. Salah dia panggil.
salah seorang ketua cawangan, saya sebut live malam ni kalau dia tengok. Ketua cawangan tu perempuan, duduk di Kampung Paya. Datang ke Alustang. Pokok Senang ni luas, kawasan Pokok Senang ni luas. Dia dah hampir 100,000 pengundi satu parlimen tu. Jadi naik motor perempuan ketua cawangan daripada hujung kampung dia di hujung Kampung Paya, dia naik motor. Duit minyak sekupang ketua bahagian tak bagi. Bukanlah kata ketua bahagian saya tak bagi, tapi ini sukarela depa mai. Maknanya dia balik tu udahlah dengan panas apa semua, naik motor, semangat depa di sana. So memang kena perjuangan. Dan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita sekarang pun tak. Saya tengok pemimpin kita pun bergelut dan mereka masih lagi, semangat juang tu masih lagi kental. Dan kalau kata UMNO sebuah perjuangan tu, saya kira masih lagi relevan sampai sekarang pun. Saya yakin itu. Dan saya yakin tidak ada soal pemimpin nak ambil kesempatan akar umbi nak ambil kesempatan pemimpin. Buat masa ini saya tidak melihat kepada tu, kerana daripada pemantauan, pemerhatian yang saya pergi seluruh kampung dalam negara Malaysia ni, buat masalah ni, akar umbi UMNO masih lagi ikhlas berjuang. Dan saya yakin pemimpin-pemimpin kita juga, walaupun mungkin ada 1-2 pemimpin yang dia masih dalam percaturan perjuangan itu pun dia ada mengatur enggak untuk kepentingan diri dia, tetapi secara keseluruhannya pemimpin kita pun ikhlas dalam perjuangan ini. Pada saya penting rakyat jangan miskin. Ya. Ahli jangan lapar. Ya. Hasil, harapan, hasrat Noran sendiri sebagai orang yang bertungkus lumus mempertahankan UMNO ini sebagai sebuah perjuangan. Saya ni kalau nak kata bertungkus lumus sangat pun saya tak tahulah penilaian orang. Cuma saya yakin yang saya juga, sebab ketika Mukhlis nak tubuhkan parti, saya kerja dengan Mukhlis dulu. Ya. Saya berhenti dengan Mukhlis ni. Ketika saya buat keputusan untuk berhenti dengan Mukhlis tu, saya yang ada income ketika tu tak sokong dia, tak ikut dia, zero lah. Dia bayar gaji saya 5 tahun. Ya. Dan tak ada pun mana-mana orang UMNO yang mai tanya, Hang Noran buat apa lah ni kan. Saya tetap ceramah kata juga. Kalau kerana rasa kecil hati tak ada pemimpin UMNO yang mai tanya saya kecil hati juga. Tetapi saya meletakkan kepentingan perjuangan itu di depan. Pengorbanan kena ada dalam perjuangan ni. Saya pejam mata. Itu diri saya. Cuma saya nak beritahu harapan saya lah. Saya tak kisah pun ceramah lah mana pun, saya anggap itu salah satu usaha kecil saya dalam perjuangan parti. Macam saya cerita dalam PAU lah kan, cerita burung kecil ni. Dia bawa setitik ayak dia boleh. Kalau setitik ayak lepas pun, Nabi Ibrahim nak kena bakar ni, ada burung kecil, dia pagut hujung paruh dia setitik ayak. Dia terbang. Binatang lain semua gelak kat dia. Pasal apa gelak? Sebab api nak bakar Nabi Ibrahim ni besar. Sebesar Bukit Uhud. Tetapi dia bawa siti ayak, dia nak tuang juga. Nak bagi terpadam api. Pasal apa? Pasal dia kata, aku tahu siti ayak tak akan padam api tu. Pendatang lain tanya dia, pasal apa hang buat juga kerja sia-sia? Dia kata, aku buat sebab kalau Tuhan tanya, ketika Ibrahim mau dibakar, apa yang kamu lakukan? Aku boleh jawab. Aku dah cuba berusaha bawa setitik ayak. Saya pun, mungkin saya pergi tu, saya anggap ini usaha kecil akulah, ceramah sikit-sikit ni. So, akar umbi ni satu je closing pantun saya nak bagi. Inilah akar umbi yang sedang berjuang di bawah ni. Cahaya bulan dari Makassar, terangnya sampai juga ke Tanjung. Akar umbi berjuang tak harap dibayar. Mereka berbakti tak harap disanjung. Itu akar umbi. Yang penting kita duduk atas bergelok aja. Sebab itulah harapan saya, kita lahirkanlah keikhlasan. Ikhlas ni mudah sebut, nak buat payah. Tetapi kalau kita miss kali PIU 15, kalau ada pemimpin yang meletakkan ikhlas ini di belakang, saya bimbang UMNO takut bukan sekadar tak mampu bangkit, takut lenyap di pelan zaman. Sebab itulah keikhlasan adalah prasyarat nombor 1.